Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan inilah beberapa masail yang tiada dapat difatwakan padanya melainkan dengan dibasitkan dia, yakni ditafsirkan akan dia, yakni dihuraikan secara lebih terperinci lagi dan menceraikan dan meratakan pula padanya yang mengeluarkan daripada maksud daripada kitab ini. Maknanya kalaulah dia ini meratakan, meluaskan perbahasan ini, maka dia telah terkeluar daripada maksud kitab ini. Jadi kitab ini kitab yang ringkas lagi katanya. Jadi kalau dia panjangkan lagi, dah keluar dari maksud. Banyak lagi Imam Al-Ghazali nak membahaskan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan ibadat. Maka kalau ambil berat mengenai perbahasan, boleh tak nak ambil harta sultan ke tidak boleh? Maka panjang perbahasan dia, boleh dibahas kata Imam Ghazali, tapi terkeluar daripada maksudnya. Jadi masalah-masalah yang tiada dapat difatwakan, maknanya tiada dapat didatangkan melainkan dengan dihuraikan lebih terperinci ini kita boleh rujuk dalam kitab-kitabnya yang lain, seperti karangan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dalam bab halal dan haram, dibahas lebih panjang lagi mengenai mengambil harta daripada sultan ataupun raja dan sebagainya. Jadi kita boleh mengambil kesimpulan begini. Ada kita baca kisah mengenai ulama-ulama dahulu yang duduk bersama dengan khalifah, lalu khalifah memberi harta lalu dia mengambilnya. Dan ada juga yang duduk bersama dengan khalifah tetapi khalifah memberi harta, dia tidak mengambilnya. Maka kenapa ada ulama-ulama, orang-orang yang soleh, sebahagiannya ambil, sebahagiannya tidak ambil? Yang mengambil itu setelah didapati bahawa khalifah itulah khalifah yang baik. Khalifah itu khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila khalifah tadi ada unsur-unsur syubhah seperti mengambil harta rakyat ataupun tidak memberi kepada hak yang sebenarnya, maka di situ ada syubhah, maka orang-orang yang cukup menjaga agamanya, maka mereka tidak mengambil harta daripada pemerintah, daripada sultan. Maka ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa boleh ambil, boleh ambil daripada harta sultan. Pandangan yang kedua mengatakan tidak boleh ambil, ini orang yang lebih menjaga dari segi agama. Pandangan yang ketiga mengatakan lebih afdal tidak payah ambil daripada sultan, daripada pemerintah, kerana ghalibnya, adatnya, harta mereka itu bercampur dengan harta halal dan haram, seperti mengambil harta rakyat ataupun tidak mempedulikan hak rakyat. Maka itu ghalib biasanya. Maka lihatlah, kalau benda itu datangnya pada pemerintah yang baik boleh ambil, dan kalaulah daripada ada unsur-unsur syubhah ambil boleh, tapi afdal itu meninggalkannya. Maka siapa yang mengambil, dia kira mengambil hukum syarak yang zahir. Dan siapa yang meninggalkannya, kita tidak tahu pemerintah itu, sultan, daripada hasil dia macam mana, itu dikira mengambil hukum warak ataupun mengambil hukum jaga-jaga supaya selamat dia daripada batasan-batasan agama. Jadi itulah nak beritahu, kerana berlaku orang-orang alim dahulu yang didampingi oleh ulama, didampingi oleh khalifah-khalifah, kadang-kadang mereka itu diberi harta yang banyak. Al-Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Bila dia belajar Imam Malik, akhirnya sudah alim Imam Syafi'i. Imam Malik kata kamu boleh beri fatwa sendiri, boleh keluar hukum pendapat kamu sendiri. Lalu Imam Syafi'i ini nak belajar lagi. Imam Syafi'i suka sangat belajar, sehingga kan dia mengajar itu diperintah gurunya suruh mengajar. Kalau tidak diperintah, nasaya tak mengajarlah, dia duduk belajar sama. Lalu dalam keadaan macam tu, apabila lama dia rindu kepada gurunya Imam Malik, dia pergi. Bila dia pergi rumah Imam Malik, dia tengok Imam Malik sudah berubah.
Tidak semacam dahulu. Dahulu masa dia duduk dengan Imam Malik, hidup Imam Malik zuhud. Maknanya tidak ada barang-barang yang mewah di dalam rumahnya. Tetapi kali ini sudah 10 tahun dah lama dah tinggal, dia pergi berantau belajar, balik tengok rumah Imam Malik sudah agak kemewahan, mewah. Maknanya yang biasanya tidak begitu orang yang bertaraf imam, orang-orang alim ini, golongan yang takut pada Allah. Lalu ketika Imam Malik, Imam Syafi'i menjadi tetamu, tiba-tiba Imam Syafi'i menangis dalam rumah tadi. Lalu Imam Malik perasan, kenapa Imam Syafi'i menangis? Lalu Imam Malik pun berkata, aku rasa kamu melihat apa yang ada dalam rumah aku yang menyebabkan kamu menangis. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, takutlah kepada Allah. Katanya, takutlah kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Malik pun beritahu, sebenarnya tidak sedikit pun aku membeli barang-barang ini, tidak sedikit pun aku menginginkan barang-barang ini, tetapi barang-barang ini diberi kepada anak-anak murid aku dan juga diberi daripada khalifah yang setelah puas aku menolaknya. Tetapi aku berpegang dengan hadis Nabi mengatakan bahawa kalau orang bagi hadiah, ambil, tapi minta jangan sekali-kali. Lalu berpegang pada hadis ini. Lalu fahamlah Imam Syafi'i mengatakan itu keadaan Imam Malik, masih lagi ada zuhud di dalam hidupnya, masih lagi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita tidak perlulah menyiasat dengan lebih detail lagi harta yang bila datang kepada kita. Apabila kita tengok zahir itu sudah boleh kita ambilnya, boleh ambilnya bagi orang awam. Tapi bagi orang yang betul-betul jaga agama, dia tidak mengambilnya, ataupun dia mengambil tetapi dia memberi kepada orang lain. Maka dia mengambil kerana mengambil hukum orang beri, boleh kita ambil. Tidak afdal kita menolak pemberian orang sebenarnya. Apalagi pemberian itu pemberian daripada orang-orang yang soleh, pemberian daripada guru, pemberian daripada orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Ada seorang fakir miskin yang bernama Barirah. Dia ini fakir miskin dan dia ni rasa cemburu dengan orang yang kaya kepada Nabi. Maksudnya dia ni tengok orang kaya selalu bagi sesuatu kepada Nabi, dan Nabi selalu menerima dan Nabi tidak menolaknya. Hukum orang memberi hadiah kita boleh ambil. Kemudian bila orang bagi hadiah kepada kita, maka itu milik kita. Kita mesti pakai ke ataupun nak bagi ke orang, itu terpulang pada kita. Lalu biasa kalau orang bagi hadiah kepada Nabi berbentuk makanan sebagai contoh, buah kurma ke, lalu Nabi akan ambil sedikit sahaja dan Nabi beri kepada orang fakir. Bahkan Nabi akan panggil Anas bin Malik, khadam dia, supaya panggil kepada orang-orang fakir miskin ataupun bagikan kepada orang fakir miskin. Lalulah Barirah ini orang yang fakir. Orang yang fakir, tiba-tiba satu hari orang bagi hadiah kepada dia. Dia kata, inilah peluang aku nak beri hadiah kepada Rasulullah. Sedangkan sudah lama aku nak ingin bercita-cita memberi hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba dapatlah dia. Sedangkan dia ini fakir, dia tak pernah dapat harta banyak itu. Yang dimasukkan itu bukan harta makanan. Maknanya makanan yang macam tu dia tak pernah dapat, ataupun payah dia dapat. Lalu orang pun bagi buah kurma yang elok. Orang pun bagi buah kurma yang elok kepada dia. Lalulah dia rasa gembira. Dia lupa dia ni lapar, tetapi dia ingat Nabi. Lalu dia panggil Rasulullah. Dia panggil Rasulullah. Kebetulan bersama Rasulullah itu ada sahabat Nabi. Lalu takkan nak jumpa Rasulullah sahaja, sahabat Nabi 2-3 orang ada. Lalulah Nabi dipanggil Rasulullah, dipanggil sahabat Nabi. Lalulah Rasulullah pun pergilah ke rumah dia. Rasulullah tahu dia fakir, tapi Rasulullah ni manusia yang memuliakan orang lain, orang fakir ke, budak-budak ke, orang miskin ke. Lalulah pergilah Rasulullah pergi ke rumah orang fakir tadi. Lalu dihidangkan buah kurma yang elok. Sedangkan buah kurma yang elok, dalam keadaan buah kurma yang banyak elok ini biasanya orang kaya je ada, sedangkan dia fakir. Pergilah, kata ya Rasulullah, ambillah, gembiralah Barirah itu kerana dapat menjamu kepada Rasulullah. Sedangkan dia pun lapar, terlupa dia lapar. Lalu dalam keadaan macam tu, bila Rasulullah nak makan, sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, cuba fikir daripada mana dia dapat, sedangkan dia fakir. Sedangkan dia fakir, makanan ini daripada mana? Lalulah berubah muka Barirah, merasa sedih. Merasa sedih.
kerana bimbang takut Rasulullah ini tidak makan, sedangkan dia memang bercita-cita lama dah. Lalulah Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, sekarang ini Barirah ini dia boleh menerima sedekah sebab dia fakir. Kemudian sedekah itu diberi kepada Barirah, maka sekarang ini sudah jadi milik Barirah. Kemudian Barirah nak beri hadiah pada Rasulullah, maka Rasulullah menerima hadiah. Lalulah Rasulullah pun makan. Allah gembira sahabat Nabi ini kerana boleh memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadiah-hadiah itu kita boleh ambil, boleh ambil dan tidak perlulah kita menyiasatnya terlebih dahulu, kecuali kalau kita dapat tahu bahawa hasil orang itu hasil yang diharamkan. Orang itu hasil yang diharamkan, dia baru balik judi. Dia baru balik judi, kemudian dia panggil kita, dia ambil dalam beg dia, dia buka beg, dia ambil duit, dia bagi kita. Dan kita tahu dia baru balik judi. Nanti kena tanya. Ini ada yang kena tanya, ataupun ini kita boleh tidak mengambilnya kerana kita tahu bahawa hasilnya hasil yang diharamkan oleh Allah. Hanya kalau ada sebahagiannya halal, sebahagiannya haram. Macam mana ni? Maknanya ada perniagaan dia yang halal dan ada juga cara kehidupan dia yang haram. Jadi lalu dia panggil kita makan di rumah dia. Dia pun panggil kita makan di rumah dia, maka boleh kita pergi rumah dia makan kerana kita takwilkan harta yang dia belanja itu adalah hasil yang halal. Namun demikian yang paling afdalnya menjauhkan dia. Kerana ada ulama sufi, ulama tasawuf yang menjaga, mengatakan bahawa kalau ada orang itu bercampur hasilnya halal dan haram, maka tidak mengambil hasil daripadanya itu lebih baik. Baik, kalaulah dia itu kita tengok ada hasil halal dan hasil haram pun ada, lalu dia pun jemputlah kita. Bila dia jemput kita makan, sebagai contoh, kita confused, kita ni rasa ragu-ragu, halal pun ada, haram pun ada, maka kita pun mengambil hukum syarak, tidak mengambil hukum warak. Kita pun pergi makan. Maka pergi makan itu tidak berdosa. Tiba-tiba kita sangka memang yang halalnya, rezeki yang halalnya dia belanja. Yang belanja kita makan tu rezeki yang halal. Kita sangka macam itu, sebab kita tidak boleh buruk sangka pada orang. Tidak boleh buruk sangka pada orang. Tengok Imam Asy-Syafi'i, orang yang sangat memusuhi dia, siapa pengikut kepada orang yang memusuhi, pukul dia sampai mati. Imam Syafi'i ini dia mati di antara dua penyakit. Penyakit yang pertama kerana penyakit buasir yang amat berat. Yang kedua kesan daripada kena pukul dia orang. Siapa pukul adalah anak murid kepada tok guru yang dengki kepada Imam Syafi'i. Maknanya. Tapi bila orang tanya dia, Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang si anu? Yang orang yang memusuhi dia. Imam Syafi'i diam saja, tak jawab. Lalu anak murid Imam Syafi'i bangun. Itu orang jahat, itu ulama jahat. Itu dia kata-kata. Imam Syafi'i marah anak murid dia. Jangan kata macam itu, katakan dia adalah orang yang bersisih pandangan dengan aku. Itu sahaja, kata Imam Syafi'i. Inilah akhlak. Akhlak dia. Jadi dalam keadaan macam tu, ada orang yang hasil dia ni halal, kita duk sangka, kita tak boleh buruk sangka. Ini mesti ni ambil piti haram ni, tak boleh buruk sangka. Dalam Islam melarang kita buruk sangka. Jadi dalam keadaan macam tu, kita ini pergilah rumah dia dengan baik sangka kita, tak apalah, duit haram tu tak akan jamu kita. Nak beri makan orang-orang masjid surga ini takkan jamu duit haram. Andaian kita duit halal, tiba-tiba rupa-rupanya yang kita makan itu adalah hasil daripada haram. Sebagai contoh, adakah berdosa kita dalam keadaan kita tidak tahu? Maka tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa, tapi ingat, makanan yang diharamkan ini akan menyebabkan rosak hati kita ataupun payah kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berat nak beribadat. Dia akan beri kesan. Masalah dosa tidak dosa sebab kita tidak tahu, tetapi akan memberi kesan kepada ibadat. Kenapa lemah kita beribadat? Lemah kita beribadat di antara puncanya adalah makanan. Selain penyakit hati seperti ujub, hasad, dengki dan sebagainya, makanan. Bila makan yang haram banyak, maka beratlah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka jika dikatakan, apa engkau kata pada perhubungan, pada pemberian orang pekan, Alif Kat Nun tu pekan. Orang pekan tu orang bandar, orang ahli-ahli perniagaan. Apa pandangan kamu pemberian yang diberi kepada orang-orang ahli perniagaan? Orang-orang ahli perniagaan yang duduk di pekan, biasa duduk di pekan di bandar ni berniaga lah. Tapi akhir zaman nanti ramai orang niaga dia jual pada beli. Maknanya kerana barakah rezeki itu sudah ditarik oleh Allah Ta'ala. Jadi tak cukup belaka. Bila tak cukup, hari-kali ramai orang niaga pada pembeli. Maka dia kata di sini ada pemberian orang pekan dan lainnya, ataupun lain daripada orang pekan, peniaga-peniaga lah dengan arti kata, sama ada berniaga itu di pekan ataupun berniaga itu di kampung-kampungan. Adakah lazim kamu kembalikan? Adakah kena hantar balik kalau diberi pada orang ahli perniagaan dan bertanya daripadanya, dan perlukah bertanya? Ni tengok, nak jaga ibadat kita kena jaga banyak sudut. Jaga ibadat. Apa Imam Ghazali nak beritahu ni? Sebenarnya nak suruh kita jaga ibadat supaya ibadat kita ni lebih baik, lebih molek maknanya. Jadi ada orang peniaga dia pun bagi. Ini zaman Imam Al-Ghazali. Zaman Imam Ghazali pun dia dah tengok, oh masyarakat dia ahli perniagaan dia macam ni rupanya. Ada seorang raja, nama dia Raja Murad, anak ke ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni yang Nabi sabda dalam satu hadis, sebaik-baik pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Dan dia adalah seorang raja yang baik, rakyat dia baik, dia punya tentera dia yang baik. Dia raja baik, tentera dia baik, rakyat dia baik. Maka dia dapat menjatuhkan kerajaan kota Konstantinopel. Jadi kota Konstantinopel ni zaman sahabat lagi nak jatuhkan, tak boleh nak jatuh. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan nak jatuh, tak boleh nak jatuh. Tak boleh nak menjatuhkan kerajaan kota Konstantinopel. Sehingga kan ada seorang yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, masa di perang itu zaman Muawiyah, masa tu umur dia 81 tahun. Dia dah tua dah. Orang dia nak pergi perang, orang ketawa kena. Dia kata, aku pergi ni bukan kerana nak apa, aku nak mati syahid. Dan aku nak juga nak tengok di hadapan mati aku kota Konstantinopel ni jatuh. Tapi bila dia pergi perang, akhirnya dia mati syahid. Masa dia cedera, dia nak mati, dia beritahu kepada tentera, aku nak wasiat tolong apa ni? Tolong tanam dia dekat kubu, dekat benteng, dekat kota. Kota Konstantinopel. Mana satu dia panggil dia dulu kota buat macam istana besar lah. Dekat pagar dia gitulah mana. Dekat kota dia, dekat benteng dia, tu tanam. Maka dia mati, orang tanam sungguh kat dia. Jadi zaman sahabat Maryam, zaman beberapa orang-orang yang besar-besar, termasuk zaman kerajaan Abbasiyah, Harun al-Rasyid, cuba menjatuhkan, tak jatuh-jatuh. Tiba-tiba datang kerajaan Raja Murad. Raja Murad ini, dia punya raja, dia beribadat sampai pagi kerja dia. Maknanya sampai isteri dia kata, abang ini keletihan, rehatlah. Tak boleh, aku ini memimpin rakyat, aku tidak boleh tidur siang hari, malam tugas aku dengan Allah. Maknanya walaupun pemimpin macam itu, tak boleh jatuh lagi kerajaan Konstantinopel. Dan keliling pada raja tadi, terdiri daripada ulama-ulama. Jadi Raja Murad ini, ulama-ulama dia penasihat, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang takut pada Allah. Nah, raja ini hidup dia zuhud walaupun tu, tapi dia selalu beribadat sampai ke pagi, tak boleh jatuh lagi. Lalulah dia kata, saya ini bercita-cita nak jatuhkan kerajaan Konstantinopel. Lalulah ulama dia baca hadis, raja baik, rakyat baik. Lalu dia tanya, adakah pemerintahan saya ini pemerintahan yang tidak baik? Pemerintahan yang tidak baik. Kalau macam tu nak buat macam mana? Kemai kita buat kajian sekali. Lalulah dia pergi jalan, dia dengan anak dia Sultan Muhammad Al-Fatih tu, dengan raja ayah dia Raja Murad, dengan ulama, jadi peminta sedekah. Pergi jadi peminta sedekah. Kenapa dia jadi peminta sedekah? Kerana dia nak siasat rakyat dia.
Lalu pun dia pergi rupanya peniaga-peniaga sombong halau dia, tak tahu gaji dia, halau dia. Dia kata kita bekerja, kamu minta-minta saja je, kata. Dia pun halau. Lepas tu dia pun tengok daripada jauh ada orang tu timbangan tu tak cukup timbangan, tu dia buku pergi pada orang. Lalulah dia kata tak baik buat macam tu. Peniaga dia dapat tahu, marah dia, halau. Lepas tu dia pergi rumah orang kaya, dia buat lolok lapor. Dia kata dia buat lolok lapor. Dia kata berilah saya makan, saya sudah tidak makan, tolonglah saya. Orang kaya tu halau dia, tak bagi dia makan. Raja tu, raja. Lalu raja tak dibalik, buat kesimpulan. Raja, seorang Raja Murad, Sultan Murad, Sultan Muhammad, anak dia, dan juga ulama tu. Jadi ulama pakai baju biasa, tak kenal. Biasa pakai jubah serban, hari tu pakai je t-shirt. Contoh je. Menyamar, tak kenal. Sultan pun pakai baju kotor-kotor, cari siasat. Tengok rakyat dia, barulah dia tahu rupanya walaupun dia sudah beribadat begitu, rupanya rakyat dia ada lagi yang macam tu. Yang macam tu. Lalulah sehingga kan lama tu Raja Murad sakit, pesan pada anaknya Sultan Muhammad, sebelum apa-apa tengok rakyat kamu. Tengoklah rakyat kamu. Lalulah Sultan Muhammad menyiasat rakyat dia. Siasat rakyat dia dan keluar undang-undang tidak boleh menipu dalam perniagaan. Sehinggalah lahirnya rakyat dia tu peniaga-peniaga yang amanah. Peniaga-peniaga yang amanah. Bila peniaga-peniaga yang amanah, lalu Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih menjatuhkan kota Konstantinopel di Turki. Maknanya di Istanbul. Betul? Konstantinopel di mana? Turki. Tak apalah. Mula. Adakah lazim kamu kembalikan bila peniaga-peniaga buat peniaga zaman dia tak boleh percaya? Peniaga zaman kita boleh percaya. Boleh percaya tak? Maknanya jadi peniaga-peniaga zaman dia, insya-Allah yang belajar-belajar itu boleh percaya, insya-Allah. Maka dia kata di sini, lazim kamu kembalikan ataupun mestikah kamu kembalikan. Dah bertanya padanya, perlu bertanya, kamu ni berniaga ini bagus ke tidak bagus? Elok ke tidak elok? Hari ini masya-Allah, pengalaman saya berdakwah ini ramai orang yang menceritakan mengenai kadang-kadang dia dapat satu projek dengan satu jabatan, pejabat dia. Jadi dia pun berpakat dengan tuan kedai. Tulislah apa ni? Tulis B tu biar lebih sikit. Tulis B lebih sikit. Lalu tulis B lebih, lepas tu bahagian lebih dia bagi dua pula. Dia bagi dua pula. Inilah jadi masalah. Lalu hasil diberi kepada anak-anak makan pula. Lepas tu buat penipuan pula. Jadi macam mana anak nak berkat, macam mana kehidupan kita nak berkat? Sebenarnya begini saja. Kalau kita nak dapat keberkatan hidup, kita tumpu ibadat sebenarnya. Bila kita tumpuk ibadat, bekerja, berusaha. Orang-orang zaman dahulu hidup dia susah. Walaupun hidup susah, dia kuat beribadat pada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala beri jalan keluar sebagaimana firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Maknanya ada seorang sahabat saya dahulu, dia ini belajar. Bila dia belajar, tiba-tiba gagal dalam pelajaran dia. Lalulah dia duduk di Sabah sana. Dia orang Sabah. Lalulah dia pun duduk di masjid beribadat sama. Nak balik Sabah malu. Nak balik kampung dia tu malu. Akhir sekali setelah bertahun-tahun, maknanya dia kerja sikit-sikit mana-mana yang boleh ikut belajar universiti dah, patutnya ada kelulusan, oleh kerana gagal jadi kerja macam biasa. Pergi stesen minyak mana boleh, stesen minyak, pergi nyapu gitu. Jadi ayah dia mengharapkan dia ini tu. Tapi dia pun benda apa ni, duduk di surau di masjid dekat dengan kawasan universiti tadi. Lama-lama tadi akhir sekali dia boleh bekerja dalam universiti. Berkat kesabaran dia, ibadat dia, subuh tak tinggal, sembahyang berjemaah tidak tinggal, baca Quran tidak tinggal, Allah Ta'ala buka. Jadi nak beritahu pintu rezeki sebenarnya duduk pada ibadat.
Siapa yang tidak beribadat itu tidak cukup rezeki ataupun tidak berkat rezekinya. Maknanya kalau rasa banyak pitih pun apa tidak beribadat, hati pun tidak tenang. Tetapi kalau dia beribadat pada Allah, walaupun duit tidak banyak, harta tidak banyak, tapi hatinya tenang, itulah yang lebih baik. Maka dansanya telah engkau ketahui berlebih-lebih dan sedikit tilik mereka itu dalam berjual beli. Dan mu tahu dah peniaga-peniaga dari segi lebih kurang mereka berjual beli. Macam-macam cara. Kadang-kadang dia ringankan timbangan, letak sikit sekilo, kejap je. Jadi timbangan gitu sekejap saja. Kadang-kadang dia beratkan dalam kotak tu, dia beratkan tu, jadi ukuran jadi berat. Macam-macam berlaku penipuan dalam perniagaan. Maka ingat, peniaga yang betul-betul amanah ini, dia akan masuk dalam syurga bersama dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada. Ini kalau peniaga yang benar-benar amanah. Ada satu cerita tu, dia ini berniaga kain. Lalu dia nak pergi semayang sunat duha, nak semayang sunat. Bila dia nak pergi semayang sunat, lalu dia beritahu kepada pekerja dia. Dia beritahu pekerja dia, ini tolong apa? Dia beritahu kepada anak saudara dia rasa, tolong ganti dia, saya nak pergi semayang sunat. Lalu dia pergi semayang sunat, sebelum tu dia khabar dah harga kain. Masa dia pergi semayang sunat, datanglah saudagar orang kaya tu, saudagar juga yang nak beli kain, dah akan jual dekat dia. Lalulah tanya kain ni harga berapa. Lalu orang tu beritahulah harga sebagaimana yang dipesan oleh tuan dia tadi. Tapi harga itu sangat murah. Orang dahulu dia berniaga memang betul-betul nak tolong orang. Jadi harga tu murah. Harga murah. Jadi bila harga murah, kata pembeli tadi, murah. Depak saya ini harga itu mahal. Kamu ini menjual murah, ini mesti yang untung kamu sedikit. Lalu kata pembeli tadi, kalau macam tu, saya rasa tidak patut kamu jual harga semurah ini, biar saya bayar lebih lagi. Saya bayar lebih lagi pun, saya jual di kampung saya pun boleh untung lagi. Lalulah orang yang menjaga kedai tadi, bila orang nak beli, dia sangkakan bahawa tuan kedai tu lebih suka. Lalulah dia terimalah harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Siapa yang meninggikan harga? Pembeli, bukan penjual. Lalulah belilah harga yang banyak. Bila harga yang banyak, bawa kain yang banyak, lalulah singgah dekat satu tempat ibadat, surau ke masjid. Lalulah berjumpa dengan tuan kedai. Bila berjumpa dengan tuan kedai pun tanya. Tuan kedai pun tanya, banyak kamu membeli ini? Dia kata, saya saudagar kain. Saya beli di sini untuk menjual kain saya di kampung saya, di tempat saya. Habis tu kamu beli kedai kain ini di mana? Mereka tanya harga berapa? Kedai harga berapa? Dia pun beritahu harga ni macam ni. Oh, tinggi katanya. Dia tak kata tinggi, maknanya dia berasa ini harga ni tinggi. Di kedai dia lebih murah pada itu. Lagi ditanya lagi, kedai mana yang kamu beli? Lalu orang tu kata kedai tempat ni sekian tempat. Dia pun terkejut, rasa-rasa kedai dia. Dia pun tanya, betul ke harga ni yang kamu beli? Betul. Lalu dia erek pembeli tadi, mari pergi kedai itu balik. Tunjukkan saya kedai itu. Lalu tuan tu, orang yang membeli tu tunjuk, bawa dia. Tengok benar memang kedai dia. Lalu dia pun berkata kepada pekerja, kamu ini tidak amanah. Aku ini suruh menjualkan harga kain ini sekian-sekian, tetapi kenapa kamu menjual mahal? Lalu dia marah. Lalu pembeli tadi kata, wahai tuan kedai, jangan marah kepada dia. Kerana harga yang tinggi bukan dia yang meletakkannya, tapi aku yang meletakkannya. Kata tuan kedai itu, aku tidak mau dengan harga yang setinggi ini. Dia kata, aku nak jual dengan harga yang macam ni juga. Lalu berlaku perbalahan di antara pembeli dengan tuan kedai tadi. Akhirnya pembeli tadi mengalah, terpaksalah tuan kedai tadi menolak dengan harga yang lebih murah daripada itu. Ini berlaku zaman dulu, zaman kita berlaku gitu. Tinggi kamu ju. Maknanya kalau boleh tinggi lagi, kalau boleh tinggi lagi. Maknanya maka dah tahu dah. Maknanya mereka itu berlebih kurang dalam berjual beli. Mereka itu dah demikian lagi pemberian saudara, lebih lagi dia memberi kepada saudaranya yang lain. Jadi perniagaan yang lebih kurang pula perniagaan, tiba-tiba beri pula. Adakah kita perlu tanya
kamu ni menega ni molek tak ni? Perlu tanya ke tidak perlu tanya? Maka jawab bahawasanya apabila adalah zahir manusia itu ahli solah ni orang yang baik. Solah ni orang yang baik, zahir dia baik. Maknanya selagi mana kita tak nampak dia menipu, jangan duk anggap dia menipu. Dah boleh cari orang ni tengok pesengan saja. Boleh rapat sikit situ padat. Sini banyak longgar. Maknanya. Maka dia kata kalau kita tengok zahir dia ahli solah. Ahli solah ni maknanya orang yang baik. Dia ni orang yang baik. Selagi mana kita tidak nampak kejahatan dia kita tak nampak depan mata kita dia tipu orang. Yang kita tak nampak dia menyeleweng, dia orang Terengganu kata kecek orang. Lagi mana kita tak nampak, kita tidak boleh mengatakan hasil yang dia ambil itu hasil haram, dan kita tidak boleh mencurigai apa pemberian dia. Pemberian dia. Dan juga mastur ni macam tersembunyi. Tersembunyi. Maknanya, dan kita tak tahu, mana mastur ni tidak tahu, tersembunyi. Tak nampak dia. Kita tak nampak, tiba-tiba kita tahu dia ahli peniaga, kita tak tahu dia niaga cara macam mana. Dia meniaga cara macam mana kita tak tahu, kita tidak nampak. Maka tiada mengapa, yakni harus atasmu pada makbul akan pemberiannya. Apa makna makbul? Makbulnya terima. Boleh kita terima pemberian dia. Maknanya kita boleh terima pemberian dia sebab tidak ternyata lagi di hadapan mata kita bahawa dia ini orang yang menyeleweng. Tidak ternyata lagi di hadapan mata kita bahawa dia ini ada buat penipuan dalam perniagaan. Kalau tidak ternyata macam tu, maka boleh. Maka boleh dalam keadaan macam tu boleh kita ambil. Saya tanya-tanya, dah caya mu ni tu kedok dah niaga. Tengok pada muka ada kecek orang. Tanya, gini yang kali dah lewi dah. Dia kata banyak tanya sangat. Tak, kita kalau dia bagi ambil. Maknanya selagi mana kita tidak nampak. Tidak nampak. Tetapi kalau orang kata tu peniaga itu dia selalu menipu orang tu. Dia selalu menipu orang. Tiba-tiba peniaga itu jugalah yang memberi pemberian kepada kita. Maka kita nak ambil hukum zahir ke nak ambil hukum warak? Kalau nak ambil hukum zahir boleh ambil. Sebab walaupun itu orang kata, takkanlah sepanjang dia meniaga menipu sama 24 jam. Menipu sama. Mungkin adalah dia menipu sikit-sikit. Maknanya takut-takut ada. Tapi kalau kita ambil hukum zahir, selagi mana kita tidak nampak dia menipu, maka bolehlah kita mengambil daripadanya. Tetapi kalau hukum warak ni maknanya dia tinggalkan. Ataupun dia ambil tetapi dia tidak makan, dia bagi pada orang lain. Maknanya dari segi hukum itu haram. Makanan itu halal. Hanya bezanya begini, kalau ada benarlah dia itu diberi daripada hasil penipuan, akan memberi kesan kepada ibadat kita. Mari kita tengok. Maka dan sedekahnya, pemberiannya dan sedekahnya tidak mengapa boleh ambil. Pemberian orang, sedekah orang. Jadi sebenarnya sedekah ini kita beri kepada orang fakir. Orang fakir, orang miskin, kita boleh beri sedekah kepadanya. Nabi kata, kalau kamu ini cinta kepada Rasulullah, kalau cinta pada Rasulullah, hendaklah kamu sayang dua golongan. Satu golongan ulama, dua golongan fakir miskin. Kalau kamu kata kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata sedekahnya, maka boleh terima sedekah pemberian kepada orang fakir miskin. Tetapi kalau orang itu hidupnya sederhana, atau orang itu sudah kaya, orang itu sudah ada harta, lalu kita nak beri juga pemberian kepadanya, maka itu kita jadikan pemberian hadiah untuknya, sebagai mengeratkan tali silaturahim, supaya berkasih-kasih di antara satu sama lain. Maka boleh sedekah hadiah. Tetapi kalau itu orang di bawah tanggungan kita, itu adalah kewajipan kita. Maknanya itu merupakan satu kewajipan, seperti memberi makan kepada anak isteri. Itu satu kewajipan. Mengeluar zakat, itu satu kewajipan kita. Dan tiada lazim bertanya dengan berkata, sebenarnya telah binasa zaman. Tak perlu bertanya, minta maaf saya tak mau ambil, orang-orang beri. Sebab apa? Sebab zaman ni zaman fitnah. Warak sungguh dia ni. Zaman ni zaman fitnah, tak boleh percaya belaka orang ni. Maknanya nak percaya orang ni, orang-orang ahli sufi je nak percaya.
Orang ahli berzikir saja. Sebab zaman ni zaman fitnah, zaman toleh nak cahaya belaka. Lalu orang beri, tamu ambil. Sebab apa? Sebab zaman-zaman fitnah telah binasa umat akhir zaman. Orang ni, maka tak boleh buat macam tu. Maknanya ini akan menimbulkan orang itu sentiasa buruk sangka. Kadang-kadang dia nak jadi orang baik. Kadang-kadang dia dah baik dah, dia rasa dia baik. Dia tak sedar dalam dia baik tu dia kena tipu daya. Maknanya tipu daya apa? Dia sudah mula buruk sangka pada orang. Dia sudah mula buruk sangka pada orang. Begitu juga orang ahli ibadat. Bila dia ahli ibadat, dia buat ahli ibadat, maka dia sudah merasa dia baik pada orang. Itu tipu daya. Dia ibadat ni biar beribadat, dia nak biar merasa bahawa dia ini semakin banyak bersalah dengan Allah. Dah padah kita nak balas. Kalau kita kira nikmat Allah dengan ibadat kita memang tak padah. Lalu kita pun buat baru kok qiyam mulai 2-3 hari rasa bagus dah tu. Itu pun kena tolak nak bangun sahur. Kalau dak bangun sahur dak qiyam mulai tak bagus. Tapi berasa dah. Oh bagus dah aku ni kata. Mayang malam dak tinggal dah. Berasa. Berasa diri. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, dalam keadaan macam tu dia pun kata, saya tidak mahu ambil pemberian kamu. Saya tidak mahu ambil. Sebab apa? Telah binasa zaman hari ini. Dunia hari ini penuh dengan fitnah. Orang duit hari ini nak kaya yang halal pun tidak ada. Lepas tu payah dah nak percaya pada orang. Lalu tak mau ambil. Bagus dah orang ni. Maka bahawasanya yang demikian itu jahat sangka. Yang demikian itu jahat sangka. Dia kira ni orang ini dah jadi jahat sangka dah. Dengan demikian laki-laki itu yang muslim, tetapi hendaklah ia membaik sangka. Ini bukan sifat laki-laki yang muslim. Orang Islam ini dia tidak boleh buruk sangka pada orang. Dia kena tahu lagi. Oh begitu mungkin dia ini sakit tidak mari, bukan benci pada kita. Oh begitu mungkin orang ni macam ni macam ni. Maknanya jadi kena baik sangka. Orang-orang Islam itu kena baik sangka. Hendaklah ia membaik sangka dengan segala muslimin. Hendaklah dia baik sangka dengan orang-orang Islam. Kita kena baik sangka sesama kita. Disuruh, yakni disuruh kita berbaik sangka. Ini sifat orang Islam. Dia tidak boleh dia buruk sangka pada orang ataupun memikirkan apa-apa yang tidak elok pada orang. Tidak elok pada orang. Tapi kalau kita kadang-kadang kita terlalu baik dengan orang, kita baik sangka dengan orang, tapi kadang-kadang orang buat khianat kita. Itu ujian lah. Tapi kita bukan sebagai orang Islam, bukan kita disuruh membalasnya. Kalau kita tengok banyak orang-orang yang dahulu yang mati kena racun, sebagai contoh Imam Abu Hanifah mati kena racun. Dengan khalifah ketika itu, setelah dikurung tak makan minum dikurung, hari kali dahaga. Bila dahaga, khalifah kata ikut kata dia tambah ikut kata khalifah. Khalifah kata baiklah, aku kesian kepada kamu, tak apalah, ambil air minumlah. Minumlah. Lalulah diminum. Tiba-tiba meresap racun dalam tubuhnya, hari kali membawa kepada kematian. Umar bin Abdul Aziz, dia ini khalifah. Masa dia jadi khalifah, rakyat hidup dalam keadaan makmur. Sebab apa? Sebab Umar bin Abdul Aziz ini orang yang ahli ibadat, takut kepada Allah. Masa dia nak jadi khalifah dahulu, bila dia hari pertama pelantikan, dia pun beri ucapan pertama, tak boleh nak berucap, takut pada Allah, menangis, takut kepada Allah Ta'ala. Lalulah dia pun tengok ramai orang fakir miskin, orang hidup susah. Lalu dia ini berkatalah kepada rakyatnya, mengatakan bahawa dia sepanjang jadi khalifah, dia tidak mau makan daging, sehinggalah semua rakyatnya makan daging. Kerana dulu ni daging ni makanan mewah lah. Makanan mewah. Orang fakir miskin nak jumpa daging, Allah payah tunggu Aidil-Adha baru boleh. Maknanya dulu ni mudah dah, ada duit boleh dah beli burger daging. Maknanya, tapi dulu nak beritahu payah, orang-orang kaya sangat. Lalu dalam keadaan macam tu memang dia tak makan. Dia dah lah tak makan, hidup dia miskin. Bila dia tahu pada isteri dia, isteri nama Fatimah, isteri dia adalah anak kepada Khalifah Abdul Malik kalau tak silap.
Khalifah Abdul Malik daripada dia khalifah ayah dia, jadi pada isteri dia daripada toki dia tu dah khalifah. Dia memang keturunan kaya dah, hidup dalam keadaan mewah dah. Bila dia kahwin, dia kata pada isteri dia, tolong cabut rantai gelar kamu, beri pada Baitul Mal. Aku tidak mau isteri khalifah hidup bermewah-mewah. Marah isteri dia, apa dah marah? Oh, dia mesti pakai hak mewah-mewah. Dah marah di depan saya. Jadi dah kata marah isterinya Fatimah, marahlah. Lalu diberi pilihan, kalau nak duduk dengan saya begini keadaan dia, jangan duduk dalam istana, keluar. Tidak sanggup duduk dalam istana keadaan masalah, rakyat dalam keadaan susah banyak. Rakyat dalam keadaan susah. Lalu akhirnya isterinya mengalah juga, baiklah duduk dengan Umar bin Abdul Aziz. Tahu tak, dia khalifah tetapi dia adalah orang yang layak terima zakat. Sebab apa? Sebab miskin. Dia khalifah tapi miskin, hidup dia susah. Dan dia tidak fikir lain, dia fikir ibadat kepada Allah, sehingga kan rakyat dia cakap beribadat. Cakap beribadat, dia begitulah. Kalaulah pemerintah tadi, khalifah tadi memimpin rakyat kepada agama, rakyat akan agama. Kalau khalifah tadi memimpin rakyat kepada hiburan, rakyat akan hiburan. Maknanya kalaulah pemimpin tadi memimpin rakyat kepada benda-benda yang melalaikan, maka rakyat akan lalai lah. Rakyat akan lalai. Maknanya maka begitulah keadaan. Kalau pemimpin start daripada bulan Ramadan, belum masuk Ramadan dah kempen dah Lailatul Qadar. Dah kempen dah. Habis TV tu be ikhlas Lailatul Qadar. Be ikhlas Lailatul Qadar. Ni tu be ikhlas baju raya, kuih raya. Maknanya tu be ikhlas begitu. Tapi kalau be ikhlas ni Lailatul Qadar, lepas tu cakap bab kelebihan Ramadan, kelebihan Ramadan tu cakap di pasar raya, kemudian masuk pula van, masuk kampung pula, kampung keluar kampung van pula dah. Dulu Prabu Batu Enam ni dah. Malam Lailatul Qadar, siapa yang tidak bangun rugi. Maknanya kalau dia buat macam tu, maknanya TV semua tu dia kat terpampang di jalan-jalan itu semua mengenai kelebihan bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan. Kemudian maknanya buat betul-betul undang-undang bazar Ramadan masa sekian-sekian kena tutup, semua penjual wajib pergi sembahyang berjemaah. Sudah mendapat rezeki Allah, kenapa lupa pada Allah? Bagi contoh. Maka bazar Ramadan tu dibuat di masjid-masjid, bukan lagi di tepi-tepi jalan. Maknanya orang pun pergilah beli belaka, balik. Lepas pada tu semua pekedai-pekedai pun pergilah ke pekedai pun barakah, jual daripada orang yang barakah. Akhir sekali hidup masjid-masjid. Sebab apa? Sebab kerajaan sudah kempen. Kerajaan pun sudah kempen, sudah memfokuskan rakyat pada perkara-perkara itu. Tapi apa yang difokusnya? 1 minggu lagi nak puasa, sudah ada tawaran-tawaran hebat sempena hari raya. Dah puasa lagi tu. Tu nak beritahu. Maka Umar bin Abdul Aziz, apa nak beritahu ni, Umar bin Abdul Aziz dia telah memfokuskan rakyatnya kepada ibadat. Hidup dalam keadaan susah, sehingga kan rakyat dia kaya belaka. Rakyat dia kaya sehingga kan orang kaya pergi rumah ke rumah BT. Bukan orang miskin pergi rumah ke rumah, orang kaya pergi rumah. Ambillah BT saya. Allah minta maaf lah kalau saya ambil nanti saya lupa pada Allah Ta'ala pula. Saya sudah ada. Tadi ada dah orang bagi. Dia ada dalam satu hadis menceritakan orang kaya datang rumah, dia kata kalau kamu datang awal lagi mesti saya ambil, kerana tadi ada orang dah hantar. Jadi dia bila ambil itu sekadar cukup saja, sekadar mencukupi apa yang dia nak saja, itu saja. Lalulah ayahnya pergi rumah, ambillah duit saya. Tamu ambil pun ni nombor akaun biar saya masuk bank. Maknanya jadi keadaan begitu. Yang kaya rakyat, yang miskin khalifah miskin. Khalifah miskin. Jadi dalam keadaan macam tu, sehinggalah satu hari orang hantar makanan ke dia. Orang hantar tu makanan apa? Orang hantar makanan daging, makanan orang kaya. Dia tidak mau makan. Lalu isteri dia kata, makanlah, wahai Amirul Mukminin, makanlah, kerana sesungguhnya pada pandangan saya semua rakyat kamu sudah hidup senang, semua rakyat kamu sudah makan daging ini.
Lalulah bila kata macam tu orang bagi, maka tidaklah buruk sangka. Orang bagi lalu dimakanlah daging tadi. Rupa-rupanya daging tadi ada racun. Daging tadi ada racun. Akhir kali Umar bin Abdul Aziz pun mati dengan sebab makan racun daripada rakyat dia. Padahal pemimpin soleh. Sebab tu kita duduk atas muka dunia, kita buat baik. Baik setara mana memang ada orang benci. Buatlah baik setara mana pun. Maknanya ini lumrah Rasulullah manusia yang paling baik. Tetapi itu pun ada ramai yang memusuhi Rasulullah. Baik, kita tengok. Maka itu jahat sangka yang demikian itu tidak boleh. Sedangkan orang Islam disuruh berbaik sangka. Kemudian ketahui olehmu barang yang iaitu asal pada bicara ini, dan iaitu dua perkara. Salah satu daripada duanya, satu daripada keduanya hukum syarak yang zahirnya, dan yang keduanya hukum warak yang haknya. Hanya ada dua. Apa yang kita bahas ni ada dua hukum. Mengenai apa? Mengenai pemberian orang, kita nak ambil ke tak boleh ambil? Maknanya kadang-kadang betul lah. Kami minggu lepas kita ada cakap bahawa mengambil harta sultan ini orang afdal, boleh ambil. Tapi hari kami minggu lepas juga datang barang-barang daripada sultan ke madrasah ini. Dia beri kepada pelajar-pelajar, dia beri kepada guru. Semua tu saya pun terfikir, baru pagi tadi kita cakap petang sampah lalu. Ujian Allah Ta'ala. Bukan senang nak bawa benda ni. Nak bawa benda-benda ni akan diuji satu-satu ni. Nak uji. Lepas tu saya mohon pada Allah agar kita ini khatam. Kerana saya pernah belajar dengan guru yang banyak kan tidak khatam kitab ini. Kadang ujiannya amat berat. Macam-macam hari. Kadang-kadang nak beritahu pengalaman saya baca kitab ini. Hari itu, pagi itu saya cakap bab itu, petang tu diuji selalu. You mari selalu. Maknanya macam-macam. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam ini. Baiklah, yang tu kita tawakul dulu. Katanya kita nak bahas tentang apa? Tentang pemberian orang. Mula-mula kita sudah bahas mengenai pemberian daripada khalifah, sultan, orang-orang besar, pemimpin ataupun orang kaya dan sebagainya. Orang ulama-ulama ni, kalau orang zaman dahulu ulama-ulama, mereka itu biasanya dia kalah dengan harta benda. Kalau tidak harta benda pun dengan pangkat. Harta benda dah kaya tapi nak pangkat lagi besar, lagi besar. Kalau tidak kalah dengan harta benda dia boleh tidak terpedaya. Pangkat dia tidak terpedaya. Kadang-kadang kalah dengan wanita. Ini ujian-ujian. Maka dalam keadaan macam tu, pemberian ini juga, kadang-kadang pemberian ini juga boleh membawa rosaknya. Sebab tu saya tertarik dengan kata-kata hikmah. Dia kata ada orang alim yang menyampaikan ilmu, lalu orang kaya memberi harta kepadanya. Lalu akhirnya dia pun memberi ilmu kepada orang-orang kaya. Akhirnya dikatakan dia memberi ilmu kepada orang kaya untuk mendapatkan harta, orang kaya memberi harta untuk mendapatkan ilmu. Antara dua orang ini, orang kaya itu ikhlas, dia beri itu memang dia ikhlas, tidak salah dia beri. Tetapi katanya kedua-dua tak dibinasa. Orang alim pun binasa, orang kaya pun binasa. Kenapa orang kaya tadi, orang alim tadi binasa? Mula-mula dia memang beri ilmu, tetapi akhirnya dia niat beri ilmu tadi untuk harta. Tetapi orang kaya itu ikhlas. Memang dia beri harta sebab dia nak dapat barakah, dia nak dapat kebaikan, lalu diberi. Tapi dia sudah ikhlas. Kenapa dia binasa juga? Dia binasa kerana dia telah belajar dengan orang yang tidak ikhlas. Dia belajar dengan orang yang tidak ikhlas. Jadi dalam keadaan macam tu, pemberian ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Kerana perkara ini pun boleh merosakkan amal ibadat kita. Lalulah dikata bicara yang kita bicara ni, pemberian daripada orang ni ada dua hukum. Dia nak pakai hukum syarak ke hukum warak? Kalau biasanya begini, kalau sedikit itu hukum syarak. Kalau sedikit itu hukum warak, kalau banyak tu hukum syarak. Ni terjadi ni. Maknanya orang pun bagi sedikit aja bagi. Kain pelekat selah je. Apalah orang-orang daripada pemberian sultan ni ikut dalam kitab tasawuf kata kurang afdal tamu ambil.
Mari pula yang kali piti beribu-ribu, ambil hukum syarak pula. Boleh ambil. Sebab kita tak boleh buruk sangka. Mai ayat tu. Ni jadi masalah hari ni. Baik. Maka ketahui ada dua hukum. Hukum syarak yang zahir dan hukum warak yang haknya. Jadi kalau diri saya berlaku perkara yang macam ni, biasa saya akan merujuk kepada guru saya. Sama ada kita akan telefon dia, kita akan tanya macam mana keadaan saya ni, boleh ambil ke tidak boleh ambil keadaan macam ni, kerana kita bimbang takut benda ini boleh merosakkan, menjejaskan, lebih-lebih lagi bimbang takut mari penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati. Jadi sakit dalam hati ni kadang-kadang mengapa dia jadi sudah tidak amanah dengan ilmu. Tidak amanah dengan ilmu. Maka hukum syarak itu bahawasanya harus engkau mengambil barang yang datang akan dikau. Dari segi hukum syarak, barang-barang yang datang, hadiah-hadiah yang datang pada kita boleh ambil. Selagi mana tidak ada menunjukkan perkara itu haram, maka boleh ambil. Maka barang yang datang akan dikau itu daripada barang yang zahirnya salah, barang yang zahirnya baik, boleh ambil. Mana barang yang zahirnya baik boleh ambil. Boleh ambil tu sama ada kita tengok baik daripada orang tadi. Orang tadi baik, takkan nak siasat. Dia mari, dia pun datang kerja apa? Saya kerja di kontraktor di Kuala Lumpur. Kita mau mari dati. Kontraktor ni boleh percaya ni. Anak Kuala Lumpur. Dah percaya. Atau boleh buruk sangka. Itu dah sudah buruk sangka. Islam melarang macam tu. Adakah semua kontraktor itu tidak betul? Tidak. Ramai kontraktor yang jujur amanah. Maknanya bahkan dia lebih baik daripada kita kadang-kadang. Jadi kita tidak boleh baik sangka, buruk sangka. Lalulah mari dia pun datang. Zahirnya dia okey, tidak ada masalah. Zahirnya dia okey, tidak ada masalah. Maknanya apa ni, dari segi perwatakan dia itu, dan dia berkata dia beritahu kerja, dan orang kata memang dia itu memang kerja kontraktor, maka tidak boleh buruk sangka. Tidak boleh buruk sangka dalam keadaan macam tu. Bila zahirnya sudah baik, maka boleh terima. Siapa-siapa saja pemberian-pemberian daripada orang tu, maka boleh kita terima. Dan jangan kamu tanyakan dia, dan jangan tanya dia. Tanya, kamu ini kerja kontraktor, nak tanya sikit, pernah tak bahan rasuah? Dan macam mana masa kamu bekerja tadi, kamu dapat projek, ada tak kamu cuba guna-guna orang sikit, beri-beri ke orang sikit, ada kita tanya tu, berasa hati kawan tu. Maknanya tidak perlu tanya. Ini dah kira orang ini dah kurang sopan, ataupun dia kira orang ini sudah tidak menjaga hati orang, dan kita dah kira buruk sangka. Maka kalau orang bagi, terus ambil, jangan ditanya akan dia. Melainkan yakin bahawasanya rampas ataupun haram dengan tertentu diri hati itu. Baru yakin, setelah yakin bahawa hati itu harta yang haram, sama ada rampas, curi, ambil hak orang, khianat orang, tipu orang, barulah kita jangan ambilnya. Jangan ambil. Tapi kita yakin ke? Tidak yakin dalam keadaan macam tu. Ini kita guna hukum syarak. Kita ni orang awam ni pakai guna hukum syarak saja. Orang warak ni dengan kata hati. Orang warak ni dia boleh guna kata hati dia sebab hati dia hidup. Sebab dia bila orang yang banyak berzikir ni, hati dia hidup. Jadi hati ini, sebab tu Nabi sebut istafti qalbaka, kamu minta fatwa dengan hati. Minta fatwa dengan hati, sehingga kan hati itu dapat memberi jawapan. Dengan hati yang bersih ini, dia tidak menerima cahaya, tidak menerima kegelapan. Kalau gelap pun mari cahaya akan cerah juga. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, dia menggunakan rasa hati. Ini orang-orang yang warak, rasa boleh ambil. Rasa boleh ambil. Tapi kita guna hukum syarak. Kalau guna hukum warak, dah akan kedah. Tapi kalau guna hukum syarak, akan sama kedah. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, ini dia panggil hukum syarak. Hukum syarak dengan arti kata mengambil hukum zahir. Dari segi zahir, siapa-siapa bagi boleh ambil, selagi mana kita yakin bahawa dia ni orang baik, dan selagi mana tidak ada tanda-tanda yang dia beri itu sesuatu yang haram. Kecuali dia beri benda haram, ambillah hadiah aku ustaz, kenapa nak botol ni? Arok, adalah dia ambil lah.
saya beri ikhlas dengan ustaz ni. Saya kerja betul-betul ni. Jadi saya beli minuman yang paling mahal untuk ustaz. Muka-muka tengok arak. Itu memang tak boleh. Tak boleh. Walaupun pemberian tu pekerjaan yang halal, pemberian yang ikhlas, tetapi benda yang haram, maka tidak boleh mengambilnya. Saya pun tanya, buat apa Wi saya arak? Suruh perang, Wi jadi cuka. Sebab arak ni kalau kita perang-perang jadi cuka. Tak boleh ke gitu? Tak boleh. Kadang macam tu. Kecuali dia beli masih jadi cuka Wi saya. Itu boleh. Maknanya. Baik, maka dia kata di sini, dan hukum warak pula ni, iaitu bahawa engkau ambil akan sesuatu pada seorang hingga dibicarakan daripadanya, sehingga bicara tu banyak siasat betul-betul. Tengok orang ni betul-betul orang yang soleh, orang ni baru ambil. Barulah betul-betul dia ni ambil. Maknanya ini orang yang warak, yang betul-betul jaga. Warak ni erti kata orang yang menjaga daripada perkara haram dan syubhat. Kita faham warak macam mana? Dia tu nampak warak sikit. Apa? Sebab cakap tunduk je. Kepala kau siang kadang-kadang. Mana dia berjalan je jenis tunduk je. Dia cakap banyak dia. Dia diam saja. Itu jenis orang warak. Tak kira kalau pendek ke, tak mayambang ke, tapi kira warak sebab dia cakap slow, dia tu cakap baik saja. Tak kira gitu. Dia tak kira gitu. Dia kira macam mana? Orang yang warak ini, dia ni jaga syubhah, dia jaga haram, dia tambah. Bila mari ragu saja, ragu dalam hati, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dia akan tinggal kepada perkara yang ragu itu dan mengambil kepada perkara yang tidak meragukan akan dia. Maka dia kata di sini, sehabis-habis bicara dan diperesakan, tu peresa dan diperesakan sehingga peresa, sehabis-habis peresa. Zaman Nabi tu orang bagi-bagi pada Nabi ambil. Orang sahabat Nabi tu macam zaman kita. Mana zaman sahabat Nabi tu memang Nabi tu peresa mana? Mana orang bagi ambil. Dan Nabi beri kepada tu. Sehingga ada sahabat Nabi dia buat kena ke Nabi, ada orang nakal-nakal. Ada sahabat Nabi seorang tu, dia nak beli kambing. Dia nak jamu ke Nabi. Dia nak jamu ke Nabi. Dia pun khabar ke tukang kambing nak beli kambing ini. Setuju. Tapi nanti nanti akan datang balik, tunggu di sini, nanti akan datang balik yang membayarnya. Jadi dia ini beli kepada orang yang akan keluar daripada rumah tu. Dia tunjuk rumah tu. Lalulah dia pun beli kambing. Petang tu orang tu mari. Jadi dia pun panggil Rasulullah, dia pun makan daging kambing. Jamu pada Rasulullah. Maka Rasulullah makanlah daging kambing. Jadi dia tak keluar rumah lah. Rumah tu keluar, nanti keluar tuang kambing tu akan minta upeti. Dia kata tuang, nanti orang yang keluar pada rumah tu akan tu. Lalulah dalam keadaan macam tu, Rasulullah pun keluar. Bila Rasulullah keluar, dia kata, kamu ini mana nak bayar duit aku, tak bayar. Maknanya lalulah lalu dia kata katanya apa ni, ada orang yang membeli, dia kata orang yang keluar daripada rumah ni akan bayar. Lalu Nabi faham ni memang sahabat Nabi ni buat kena ke dia. Lalulah Nabi pun bayar. Bila Nabi bayar, Nabi cari dia lari menusuk. Lari menusuk, akhir kali buat lolok sakit. Lalulah Nabi bila sakit, Nabi pun kata tak apalah, Nabi maafkan dia. Baru dia pun bangun suka balik. Dia ada sahabat-sahabat Nabi yang nakal dia. Sahabat-sahabat Nabi nakal, tapi dia berani buat pada gitu pada Nabi. Sebab Nabi ni jenis orang yang sangat baik. Tidak dapat digambarkan kebaikan Nabi. Nabi tak marah orang buat dia. Ada satu kes lagi kawan ni sahabat Nabi. Cerita kisah orang yang sama juga je. Satu hari Saidina Abu Bakar pergi buat rombongan. Dalam rombongan, Saidina Abu Bakar tugaskan orang ini jaga bahagian makanan. Lalu dalam rombongan tadi sampai satu tempat, Saidina Abu Bakar pun tinggal. Lalu saya suruh orang ni jaga makanan, tunggu jaga makanan. Saidina Abu Bakar kata jangan bagi lagi makanan, tunggu saya balik. Tetapi seorang ni sudah lapar perut.
Lalu pun dia meminta lah pada orang tadi, bagi saya makanan sikit. Dia minta kepada orang yang menjaga makanan. Penjaga makanan ni dia amanah. Dia tu saya tak boleh bagi. Tunggu saya nak Abu Bakar balik baru pergi. Oh, dia kata takkan nak tunggu saya nak Abu Bakar, dia dah lapar dah. Lalu dia minta. Dia minta tetap tak bagi. Bila tetap tak bagi, tak apa. Kalau mu tak bagi, jaga mu. Dia pergi cari orang, dia kata, mu nak beli tak seorang hamba? Aku nak jual hamba aku ni. Kenapa kamu nak jual hamba aku? Hamba aku ni dia ada masalah sedikit. Apa masalah dia? Dia tak mengaku dia hamba. Dia tidak mengaku dia hamba. Tu aku nak jual dia. Dia berapa harga? Dia bukan berharga. Tapi ingat, nanti kalau kamu nak ambil dia, kamu tangkap dia, dia akan kata aku bukan hamba. Dia akan kata macam tu. Maka ketahui dia memang hamba, ambil lah. Lalulah keadaan macam tu, dia pun terima duit, boleh beli makanan. Dia pun terima duit. Lalu dalam keadaan macam tu, orang pun mari tangkap. Kenapa? Dia kata tangkap, pegang saya ni. Dia kata kamu telah dijual. Aku bukan hamba. Kata orang tu, benarlah sebagaimana kata tuan dia. Ambillah awak lari. Pegang awak lari. Dia pun bila awak lari tak ada orang jaga makanan, dia pergi jaga makanan, dia pun makan sedap-sedap. Mari Saidina Abu Bakar, dia pun sedih. Dia kata kawan kita telah dijual, orang salah faham. Jadi tolonglah Saidina Abu Bakar, tolong merdekakan dia. Merdekakan dia. Saidina Abu Bakar pun pergi mana-mana. Saidina Abu Bakar pun pergi jauh. Tengok kawan dia memang ada duduk dengan orang. Maka Saidina Abu Bakar pun beli bebaskan dia. Dia pun mari, mana yang buat kaku tadi? Dia pun cari. Dia mengadu pada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kata, jangan marah pada dia, kerana dia juga aku beli kamu. Jadi akhir-akhir selamat orang tadi. Alamak, ni sahabat Nabi orang nakal. Ada juga orang nakal-nakal sebenarnya. Maknanya kerana tahu. Maka dia kata puasa sehabis-habis puasa. Ini hukum warak, maknanya puasa sehabis-habis puasa, maka menuntut yakin sampai membawa kepada yakin. Menuntut yakin ni membawa kepada yakin. Membawa pada yakin bahawasanya tiada syubhah padanya, pada makanan tadi ataupun pada apa yang dia puasa, tidak ada syubhah sekali-kali. Dan suatu hal dan jika tiada dikembalikan akan dia, maka padanya satu kali, dan satu hal jika tiada dikembalikan dia, jika tiada dikembalikan akan dia. Jika tiada, apa maksud jika tiada? Koma situ. Jika tiada didapati benda itu yakin, ataupun jika tiada yakin. Jika tiada yakin, maka jika tiada dikembalikan dia. Jika tiada yakin, dia pun kembali balik. Ni masalah kita ni gitulah. Dia kita lama memang payah nak faham. Maknanya, jadi kalau rasa tak yakin, dia siasat-siasat, tak yakin dia, maka dia bagi balik. Dia bagi balik. Ini orang yang cukup-cukup warak, orang yang cukup-cukup jaga. Cukup-cukup jaga. Maka sebenarnya diriwayatkan daripada Siddiq Abu Bakar, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawasanya sahayanya maknanya hamba dia. Katanya bekas hamba ataupun sahaya. Boleh jadi dia hamba mendatangkan dengan laban. Laban ini susu. Kalau tak silap saya, susu kambing. Yang kisah dia kalau tak silap susu kambing, kerana sahaya dia ni beri Saidina Abu Bakar susu kambing. Jadi di antara susu yang sunnah minumnya adalah susu kambing di antaranya. Maka beri pada Saidina Abu Bakar ini laban susu, maka meminumlah akan dia. Jadi meminumlah Saidina Abu Bakar akan susu tadi. Maka berkatalah hamba dia tadi, sayanya itu adalah aku apabila aku datang akan dikau dengan sesuatu, bertanya engkau akan daku. Yang biasa-biasanya golek-golek, kalau aku beri kepada kamu makanan ke minuman, biasa mu tanya daripada mana hasilnya. Biasa begitulah kamu tanya. Dan tiada bertanya engkau daripada laban ini. Tapi hari ini tak ada tanya-tanya pun mengenai susu ni, terus minum. Tak ada tanya susu ni ambil daripada mana, kedai mana, hasil daripada mana. Tidak ada tanya, terus minum lalu berkatalah berkata ia Saidina Abu Bakar. Dan apa kelakuan ceritanya?
Cuba cerita. Baru Sayyidina Abu Bakar tanya, apa keadaan dia, bagaimana cerita ni mengenai susu ni, tolong cerita sikit. Maka berkatalah ia, aku jampikan satu kaum. Kerja dia tilik nasib sebenarnya. Jampi. Mai sini tengok tangan. Oh, tak lama ni. Tak lama ni. Oh, tengok tangan. Tengok tangan. Jadi bila tengok tangan, buat jampi. Mananya? Bila apa ni? Tengok nasib, tengok nasib. Jadi tengok nasib ni tidak boleh. Tidak boleh, diharamkan oleh Allah. Dan satu kaum dengan jampi jahiliah. Jampi jahiliah, cara jahiliah macam mana cara jampi jahiliah tu Allahu alam. Maka diberi akan daku, inilah ban. Jadi dia dulu dia kerja jampi orang ataupun tenun nasib. Maka masa tenun nasib ada bayaran dia. Berapa? 3 dinar sebagai contoh. Lalu kerja dia ni boleh hutang. Tak apa, tak ada piti lagi. Masa tu dia jahiliah. Kemudian dia masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Bila dia masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar, orang bayar hutang. Orang bayar hutang tu hasil masa zaman jahiliah dahulu. Masa jahiliah. Lalu orang bayar hutang, orang bagi susu. Boleh jadi dia terima duit, dia beli susu ke, orang bayar hutang ke susu ke, wallahualam lah. Tapi hasil dia daripada tenung nasib masa jahiliah dahulu. Maka dalam keadaan macam tu, diberi akan daku inilah ban, susu. Maka memuntahkan dia Abu Bakar. Abu Bakar terkejut. Kamu beri susu, hasil daripada kamu tenun nasib, ini tidak boleh, diharamkan. Lalu memuntahkan Sayyidina Abu Bakar akan susu tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar jolok. Kata Sayyidina Abu Bakar, lepas dia muntah, ada kenyataan mengatakan bahawa kalaulah aku jolok ini boleh membawa kepada kematian, aku akan buat juga, dia kata, kerana aku tidak mahu di dalam tubuh aku ini ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lalu dia jolok. Lama dia jolok. Siapa kata memang menyakitkan lah. Akhirnya berjaya juga dia muntahkan susu dia tadi. Susu yang dia minum tadi, muntahkan kembali. Barulah Sayyidina Abu Bakar lega. Maka berkata, ya, inilah kuasa aku, inilah ya Allah, inilah setakat inilah yang aku mampu. Dia khabar, kalau boleh belah perut, seduk air tu boleh belah. Maknanya ibaratnya nak khabarnya tambah satu titik pun kalau tidak mahu benda yang haram masuk dalam mulutnya. Maka inilah kuasa aku. Maka barang yang di dalam uratku, kalaulah minuman ini telah meratai urat aku, kalau minuman ini sudah meratai urat aku, dia kata, maka engkau yang memadaikan akan dia, maka aku serahlah kepada kamu. Engkaulah yang mencukupinya, engkaulah yang mengiranya. Maknanya memadai padamu, serah padamu ya Allah, ini saja yang aku mampu. Ini saja yang setakat aku mampu. Kalaulah yang masuk sampai ke urat-urat tu, aku serah padamu. Maka ini kelakuan menunjukkan dikau atas wajib. Ini menunjukkan perbuatan Sayyidina Abu Bakar menunjukkan atas kita wajib bicara daripada barang yang telah terdahulu atasnya, daripada sebelum kita makan. Ini kalau guna hukum warak. Memang nak guna hukum apa? Nak guna hukum syarak ke hukum warak? Kalau hukum warak ni dia betul-betul jaga. Tengok siasat betul-betul. Maka dia kata, atas jika ada bagimu tilik pada warak, jika kamu betul-betul tilik atas hukum warak, hukum jaga-jaga. Kau jaga-jaga dan haknya, hak warak tadi, maka inilah jika engkau kata, dan maka inilah, maknanya ni betul-betul orang yang jaga hukum warak tadi, yang mana dia betul-betul jaga. Siapa dia ambil siasat daripada mana harta yang dia dapat. Sebab itu kita alhamdulillah ramai yang sudah menjaga ibadat, jaga sembahyang, jaga puasa. Tapi satu lagi kena jaga, jaga perkara yang merosakkan ibadat. Jaga daripada perkara yang merosakkan ibadat. Lebih-lebih lagi kita berpuasa, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa
tetapi dia tidak dapat apa-apa. Yang dia puasa hanya dia dapat lapar dan dahaga saja. Jadi begitulah, kena jaga bagi yang makan. Ada makan yang kita makan itu halal. Dalam halal pun ada celanya. Apa dia dalam halal ada celanya? Seperti apabila makan terlalu banyak. Bila makan terlalu banyak, maka lemahlah ibadat. Bila lemahlah ibadat, maka kuatlah ataupun mudah nak tidur. Bila nak tidur, rugilah masa beribadat. Maka jaga-jaga. Makan yang halal pun jangan terlalu banyak. Yang paling penting kita makan untuk menguatkan ibadat kepada Allah. Satu lagi, kita mesti jangan tinggal ibadat. Pastikan fikiran kita ni nak buat ibadat. Dan orang yang berfikir ibadat dan buat ibadat, Allah Ta'ala akan beri jalan keluar baginya, InsyaAllah. Apa saja masalah yang kita hadapi akan dilepaskan oleh Allah. Yang tidak ada rezeki akan ditambah rezeki. Yang rezekinya kurang akan diberkatkan rezekinya. Hatinya gusar, gelisah, akan ditenangkan hatinya. Ketenangan ada pada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya saya berpesan kepada diri saya dan kepada muslimat yang berada hadapan saya dan seluruh ahli keluarga kita, agar di bulan Ramadan tambahlah ibadat. Bangunlah pada waktu malam dan pastikan 10 malam terakhir jangan lagi disibuk dengan perkara-perkara yang lain. Selesaikan awal-awal ini. Pergi raya ke pakaian raya, selesai awal-awal. 10 malam yang terakhir itu adalah kita nak tumpu betul-betul ibadat. Jadi kalau boleh, saya menyeru pada diri saya dan kepada muslimat sekalian, di akhir 10 malam yang terakhir itu saya pastikan lebih kuat ibadatnya daripada awal dan pertengahan. Wallahu alam. Moga-moga kita diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-adik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah agar diberi keberkatan kepada kami ya Allah di bulan yang penuh dengan barakah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah tubuh badan kami ya Allah agar kami dapat melakukan amal ibadat kepada-Mu ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah agar tidak merosakkan ibadat yang kami lakukan ya Allah. Jagalah anggota kami ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya di bulan Ramadan Nabi-Mu ada bersabda, awalnya adalah rahmat daripada-Mu, pertengahannya adalah keampunan daripada-Mu, dan akhirnya adalah keampunan daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal bulan Ramadan ya Allah kami memohon rahmat daripada-Mu, dan di pertengahannya kami memohon keampunan di atas dosa yang telah kami lakukan kepada-Mu, di atas kelalaian yang telah kami lakukan kepada-Mu ya Allah, di atas nikmat yang tidak kami gunakan sebagaimana kehendak-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami dengan berkat pertengahan bulan Ramadan dan akhir Ramadan. Lepaskanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Catatkanlah nama-nama kami ya Allah, nama-nama ahli keluarga kami ya Allah, nama-nama orang yang kami kasihi ya Allah di kalangan orang yang terlepas daripada azab api neraka, di kalangan orang yang terselamat daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, berilah kebaikan kepada kami ya Allah, dan selesaikanlah segala masalah kami ya Allah. Andai kata kami kekurangan harta, maka tambahlah harta dan berkatkanlah harta kami. Andai kata lemah hati kami beribadat kepada-Mu, kuatkanlah ibadat kami, kuatkanlah hati kami untuk beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata lebah badan kami dengan kesihatan kami yang mengganggu kami melakukan amal ibadat, sihatkanlah kami ya Allah agar dengan kesihatan itu kami boleh melakukan amal ibadat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata kami ada bersengketa dengan orang lain ataupun orang lain ada bersengketa dengan kami, ada orang lain memusuhi kami ya Allah, maka ampunkanlah kami dan ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang memaafkan di kalangan orang di antara satu sama lain. Jadikanlah kami orang yang sabar, jadikanlah kami orang yang tabah, jadikanlah kami orang yang benar-benar bertakwa di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah ketika menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ringankanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut, dan jadikanlah lidah kami lidah yang menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hidup kami ya Allah.
Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar orang yang hadir dalam majlis ilmu ini dan juga ahli keluarganya dan juga orang-orang yang dikasihinya, jadikanlah mereka orang yang soleh ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, orang yang hadir dalam majlis ilmu, orang yang hadir dalam madrasah ini, kami memohon kepadamu agar dibukakan pintu makrifat, dibersihkan hatinya daripada sifat ujub, hasad, takabur dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang daim, yang nama hanya menyampaikan ilmu saja, dan kepadamu lah kami menyerah ya Allah. Kepada siapa yang Kau memberi hidayah, kami memohon kepadamu agar kami semua mendapat hidayah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi